dia beritahu, saya akan cuba menyentuh dua isu lah. Satu di segi program-program hijau Polis Diraja Malaysia, dan keduanya persediaan polis lah dalam konteks logistik lah. Jadi sukacita dimaklumkan dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya membentras jenayah dan mengekalkan keamanan dan ketenteraman negara, PDRM juga prihatin tentang alam sekitar dan sedar pentingnya semua pihak memainkan peranan memelihara alam sekitar. So, dalam menyokong usaha kerajaan membangunkan negara untuk mencapai status negara maju, pembangunan yang seimbang dan lestari adalah penting bagi memastikan kualiti hidup yang baik. Sehubungan itu, Polis Diraja Malaysia mengorak langkah yang positif dalam menyambut seruan kerajaan dan merencanakan program memudayakan amalan hijau dan mengaplikasikan teknologi hijau sebagai agenda penting jabatan dalam menyumbang kepada pemeliharaan alam sekitar. Sebagai fasa pertama pelaksanaannya untuk tempoh 2013-2015, tumpuan akan diberi bagi pertamanya mewujudkan kesedaran dan meningkatkan pengetahuan warga PDRM dan masyarakat sekelilingnya terhadap amalan dan teknologi hijau. Keduanya, menggalakkan penggunaan tenaga yang lebih cekap dan efisien. Seterusnya, menguruskan sumber air yang lebih berkhemah. Keempatnya, menggunakan sistem pengangkutan yang mesra alam sekitar. Dan yang kelimanya, menggalakkan penggunaan produk dan perkhidmatan hijau. So, program kesedaran telah dimulakan dengan pelancaran Go Green PDRM oleh Yang Dihormati Timbalan Ketua Polis Negara pada 27 Disember 2012 yang lepas, berserta beberapa siri seminar yang telah dijalankan. So, kempen kesedaran diteruskan semalam dengan pelancaran penggunaan tong kita semula di Bukit Aman oleh Yang Dihormati Ketua Polis Negara sendiri dan akan diperluaskan di seluruh formasi PDRM. So, PDRM sedar mengamalkan budaya hijau bukan sahaja baik untuk alam sekitar, tetapi juga akan menjimatkan perbelanjaan kerajaan. So, bagi tahun 2012, Polis Diraja Malaysia membelanjakan hampir 300 juta setahun bagi penggunaan air dan elektrik. Dan kita menyasarkan pengurangan 10% pada tahun 2013. Penyematan yang akan terjadi ialah tidak kurang 30 juta setahun dijangkakan dapat dicapai. So, inisiatif ini sedang dilaksanakan dengan penggunaan lampu-lampu yang jimat tenaga seperti LED, alat penghawa dingin dan peralatan elektrik yang hijau dan efisien, dan mengawal suhu dalam bangunan yang supaya menjadi optimum. So, kempen kesedaran dengan menutup lampu dan peralatan elektrik seperti komputer dan alat penghawa dingin apabila tidak digunakan akan juga menyumbang kepada penjimatan, termasuklah penggunaan air yang berhemah. Dalam pengubahsuaian bangunan dan pembangunan kompleks pejabat dan perumahan polis yang baru, aspek dan ciri-ciri hijau akan diberi tumpuan. Dan sukacita juga dimaklumkan, bangunan hijau pertama PDRM akan dibangunkan di Kuala Lumpur bagi menggantikan Balai Polis Tun HS Lee yang juga akan menempatkan cawangan trafik Kuala Lumpur. Antara ciri yang akan ada pada bangunan ini ialah reka bentuk dalaman yang akan mengambil kira kesan pencahayaan semula jadi, termasuk penggunaan LED dan juga kemampuan rainwater harvesting. Seterusnya, penggunaan tong kita semula adalah selari dengan amalan 3R, iaitu reduce, reuse, recycle, yang juga boleh diaplikasikan dalam penggunaan kertas, dakwat dan toner. Polis Diraja Malaysia membelanjakan lebih daripada 30 juta setahun dalam menggunakan kertas dan toner, dan ini dapat dijimatkan dengan amalan hijau seperti mengurangkan penggunaan kertas dengan kaedah elektronik seperti email. Ini telah dibuktikan apabila PDRM memperkenalkan e-slip bagi menggantikan slip gaji pada tahun 2010, yang mana sejumlah ringgit Malaysia 2.8 juta setahun dapat dijimatkan dengan pengurangan kos kertas, percetakan dan penghapusan slip gaji. PDRM juga menggunakan lebih daripada 25,000 buah kenderaan berbagai jenis dalam melaksanakan tanggungjawabnya. So, ini membabitkan penggunaan bahan bakar tidak kurang daripada 90 juta setahun. So, penggunaan bahan bakar ini juga menyumbang secara langsung kepada pencemaran alam sekitar. So, dalam inisiatif hijau, kita menyasarkan pengurangan 10% penggunaan bahan bakar
bagi tahun 2013 yang boleh memberi perkhidmatan sebanyak 9 juta setahun. Ini diharap dapat dicapai dengan pengurusan penggunaan kenderaan yang lebih efisien, penyelenggaraan enjin yang lebih baik yang dapat mengurangkan penggunaan bahan bakar dan pengeluaran asap. PDRM juga merancang untuk menggunakan kenderaan hybrid dan elektrik di mana wajar sebagai langkah seterusnya dalam mengurangkan penggunaan bahan bakar. Seterusnya, dalam menggalakkan penggunaan produk dan perkhidmatan hijau, tumpuan sedang diberi untuk melatih kaki tangan, khususnya di Jabatan Logistik, dalam menyediakan spesifikasi produk dan perkhidmatan yang berasaskan teknologi hijau. Jabatan telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Tenaga, Teknologi dan Air, Green Technology Corporation dan beberapa lain badan bagi melaksanakan usaha perolehan hijau dengan menyasarkan tidak kurang 20% perolehan berasaskan teknologi hijau bagi tahun 2013 ini. Dengan sokongan padu kepimpinan tertinggi dan melalui blueprint Go Green PDRM 2013-2015, hasrat PDRM untuk diiktiraf sebagai jabatan kerajaan yang mengamalkan budaya hijau dan mengaplikasikan teknologi hijau akan menjadi kenyataan sekaligus membantu negara dalam usaha bersama memelihara alam sekitar sejagat. So that is the first part lah. Seterusnya, so esok adalah hari penanaman calon bagi Pilihan Raya Umum ke-13 dan akan bermulalah tempoh berkempen sehingga kepada hari pembuangan undi pada 5 Mei 2013. Tanggungjawab Polis Diraja Malaysia adalah besar dalam membantu SPR atau Suruhanjaya Pilihan Raya untuk melaksanakan Pilihan Raya Umum ke-13 supaya berjalan lancar dalam keadaan aman dan tenteram. Bagi menggerakkan penugasan PDRM supaya efektif dan efisien, memerlukan sokongan logistik yang mencukupi dan sesuai. So, jabatan telah memulakan persiapan sejak awal tahun 2012 lagi dan sukacita dimaklumkan Polis Diraja Malaysia telah bersedia sepenuhnya untuk menghadapi Pilihan Raya Umum ke-13 ini. Sebagai tujuan menghadapi PRU ke-13 ini, PDRM telah diperuntukkan ringgit Malaysia 150 juta bagi memastikan keperluan kelengkapan dan perkhidmatan yang mencukupi. Sistem pengangkutan yang efisien adalah asas penting bagi memastikan kelancaran penugasan. So, Polis Diraja Malaysia membelanjakan lebih ringgit Malaysia 60 juta untuk menyenggara kenderaan darat, laut dan udara supaya berada dalam keadaan yang boleh digunakan setiap masa. Sistem perhubungan juga adalah nadi kepada Ops PRU ke-13 ini. Dengan adanya sistem komunikasi digital yang baru, RMPNet, yang bernilai lebih ringgit Malaysia 900 juta yang boleh dipakai sepenuhnya di Semenanjung Malaysia dan Sabah, Sarawak, Melayu hujung tahun ini, telah memantapkan jaringan komunikasi. Ini dibantu dengan pembangunan sistem maklumat pusat kawalan dan sistem maklumat pilihan raya yang baru yang akan mempercepatkan proses penyaluran maklumat. Polis Diraja Malaysia juga berterima kasih kepada syarikat-syarikat telekomunikasi yang telah membantu menyumbangkan sistem sidang video dan sebahagian daripada kemudahan SIM card untuk kegunaan anggota di lapangan. Bagi tujuan penugasan Pilihan Raya Umum ke-13 ini, ramai keanggotaan bantuan daripada Ibu Pejabat Bukit Aman dan institusi latihan akan ditempatkan di kontijen-kontijen bagi membantu penugasan, khususnya di pusat-pusat mengundi. Kita dijangkakan akan berbelanja lebih ringgit Malaysia 55 juta bagi tujuan saraan, makan minum dan tempat tinggal. Ini adalah aspek kebajikan yang perlu diberi perhatian supaya anggota polis dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugas yang diamanahkan. So, selebihnya kita juga telah melengkapkan anggota polis yang akan bertugas sepanjang Pilihan Raya Umum ke-13 dengan peralatan asas yang sesuai dengan kaedah penugasan bagi Pilihan Raya Umum ini. Dengan persediaan yang telah dibuat melalui sumber manusia dan kelengkapan serta perkhidmatan yang diatur, PDRM yakin mampu untuk membantu Suruhanjaya Pilihan Raya bagi memastikan Pilihan Raya Umum ke-13 ini berjalan dengan lancar dalam keadaan aman dan tenteram.